Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Al-Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. As-Sariyus Sakati berkata, sesungguhnya rasa malu dan jina, yakni cinta, memasuki hati. Jika di dalam hati keduanya menemukan zuhud dan taqwa dan wara', maka keduanya, yakni malu dan rasa jinak, rasa cinta akan turun. Jika tidak, maka keduanya akan pergi. Ahmad Al-Jariri mengatakan, sebahagian manusia pada kurun pertama bermuamalah dengan agama dalam hal-hal di antara mereka sehingga agama menjadi tipis. Kemudian pada kurun kedua bermuamalah dengan pemenuhan janji sehingga pemenuhan janji itu hilang. Kemudian pada kurun ketiga bermuamalah dengan marwah hingga marwah itu sendiri hilang. Kemudian pada kurun keempat bermuamalah dengan rasa malu hingga rasa malu hilang. Dan akhirnya jadilah manusia bermuamalah dengan kesenangan dan ketakutan. Firman Allah Ta'ala, walaqad ahammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Sesungguhnya burhan atau tanda kebesaran Tuhan. Ini bukti. Zulaikha melemparkan pakaian atau kain pada wajah berhala di sisi rumahnya. Yusuf bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Zulaikha menjawab, saya malu kepadanya. Yusuf AS menjawabnya, saya lebih utama malu daripada kamu untuk malu kepada Allah Ta'ala. Saya lebih utama daripada kamu untuk malu pada Allah. Dalam firman Allah Ta'ala, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu. Berjalan dengan kemalu-maluan. Ayat ini ditafsirkan dengan mengertikan sesungguhnya wanita itu malu pada Musa alaihissalam. Kerana berani meminta Musa untuk datang bertamu ke rumahnya. Dia malu pada kemungkinan tidak bersedia Musa AS atas undangannya. Sifat pengundang yang malu ini merupakan cermin dari sifat malu yang mulia. Abu Sulaiman Darani menuturkan bahawa Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-Ku, selagi mana engkau mempunyai malu kepadaku. Pembetulan terjemahan. Bagaimana engkau mempunyai malu kepadaku. Nescaya aku akan menjadikan manusia lupa pada cacat-cacatmu. Menjadikan bumi lupa pada dosa-dosamu. Menghapuskan segala kesilapanmu, dosa-dosamu dari kitab catatan induk. Dan tidak akan menghisap catatan amalmu pada hari kiamat. Diceritakan seorang laki-laki solat di luar masjid. Lalu tanya kepadanya, mengapa tidak masuk ke dalam dan solat di dalam masjid? Dia menjawab, saya malu pada Allah untuk masuk ke rumahnya. Sementara saya sering bermaksiat kepadanya. Dikatakan di antara tanda-tanda orang yang punya rasa malu adalah tidak melihat tempat yang dipandang memalukan. Muslimin dan muslimat, dan penonton dirahmati Allah sekalian.
Masih lagi bicara kita tentang malu, yang merupakan tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan merupakan tanda-tanda orang yang mempunyai akal yang sempurna. Bahkan malu merupakan salah satu daripada sifat yang mengangkat seseorang atau kedudukan seorang di sisi Allah, di sisi masyarakat dan manusia semuanya. Karena itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada 4 sifat, siapa yang memilikinya maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung sekali. Yang pertama ialah benar, sifat benar. Yang kedua ialah sifat malu. Yang ketiga ialah baik akhlak. Dan keempat sifat syukur. Sari As-Saqati berkata, malu dan rasa jinak. Jinak di sini maksudnya unsun atau rasa cinta pada Allah. Disebut dalam ilmu sufi sebagai jinak, unsun. Sifat malu dan sifat jinak, dia akan berada dalam hati, tapi dengan syarat. Hati yang ada sifat zuhud dan wara'. Apa itu zuhud? Itu orang-orang yang melihat dunia dengan pandangan yang kecil, tidak besar, sementara. Apa itu wara'? Yang sanggup meninggalkan yang halal, bimbang-bimbang ianya haram. Maksud kita kata antara tanda wara', kita tinggal beli kedai-kedai bukan Islam. Kenapa? Bimbang haram. Walaupun kadang-kadang kita kata buat kek je, kedai bukan Islam ni. Kadang-kadang kita rasa dia pun beli ayam kedai orang Islam, tapi dia tak ada, kita tak nampak bukti cok logo halal dan sebagainya. Maka warak kita tinggalkan. Oleh kerana itu sifat malu dan sifat cinta pada Allah, dia tak akan masuk dalam hati orang beriman. Sehingga orang beriman ini ada sifat zuhud dan ada sifat warak. Kalau dia dapati hati ini tak ada sifat tersebut, dia tak akan masuk. Ini sifat malu dan sifat cinta pada Allah. Imam Ahmad Al-Jariri mengatakan, manusia di zaman Rasulullah SAW, ini peringkat awal, mereka bermuamalah sesama mereka dengan agama. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu cara muamalah mereka, untuk menjadikan mereka zaman keemasan umat Islam. Ini generasi pertama kita. Apa pun mereka nak buat, mereka akan lihat sandaran pada Allah dan Rasul. Kemudian agama makin tipis. Manusia mula bermuamalah berdasarkan kepada sifat wafa'. Wafa' maknanya ialah pegang teguh pada janji. Pegang teguh pada janji, dah janji macam tu, buat. Ini zaman yang kedua. Zaman yang bermuamalah dengan manusia berdasarkan wafa'. Yang ini berdasarkan pemenuhan janji. Siapa pun berjanji, dia akan tepati walau dengan bukan Islam. Akhirnya janji pun menjadi lemah. Janji pun dah tak boleh pakai. Janji tak boleh nak dipegang. Dan semua bentuk muamalat, perniagaan atau hal-hal sosial. Maka manusia mula bermuamalah dengan marwah. Masih lagi menjaga marwah. Apa maksud marwah? Masih lagi jaga kemuliaan kaum. Masih lagi menjaga kemuliaan diri. Saya ni orang hebat, orang mulia. Akhirnya marwah pun hilang juga. Last sekali ialah sifat malu. Bila mana malu pun hilang, malu pun dah tak ada. Bagaimana kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau malu dah tak ada, mereka akan buat apa mereka nak. Akhirnya kita berada pada zaman tak ada lagi malu. Habis ada apa? Ada senang dan ketakutan. Apa maksud senang ketakutan? Berdasarkan kepada asas pertama, takut. Apa maksud takut? Tinggal kita takut orang pukul kita, uguk kita dan sebagainya. Muamalah macam tu. Kenapa awak dengar cakap dia garang tu, dia kuat, dia sekian-sekian.
Atau kerana rahbah, senang mengharapkan keuntungan dari dia. Kalau kita baik dengan dia, kita pun dapatlah keuntungan sekian-sekian. Dapatlah projek, dapatlah itu. Muamalah itu berdasarkan kepada ganjaran. Muamalah berdasarkan kepada takut. Jadi disebut dalam hadis, orang yang paling jahat. Orang bermuamalah dengannya kerana takut dia. Sebab dia ni garang, dia ni buruk perangai. Ni kalau kita silap dengan dia, nanti habis anak bini kita dibunuh. Orang something gangster. Maka ini seburuk-buruk manusia. Bila kita muamalah dengan dia, hanya kerana kita bimbang kuasa dia ada. Atau kejahatan, kekuatan diri dia. Maka kita berada pada zaman ni. Zaman di mana kalau seorang bermuamalah mengharapkan ganjaran. Apa ganjaran dia? Maksudnya rasuahnya macam mana? Nak ulur berapa? Ini muamalah kita hari ni. Semua ulur. Dan ugut dengan kuasa. Siapa yang paling berkuasa, dia paling dia takut. Arti lihat dia punya peringkat. Mula-mula zaman pertama muamalah dengan agama. Maka semua takutkan Allah. Dan semua tunduk kepada perintah Nabi SAW. Siapa pun dia. Si suami bukan takut bini, takut Allah. Isteri bukan takut suami, takut Allah. Anak-anak bukan takut mak ayah dia, takut Allah. Kali itu mereka menjaga mak ayah mereka. Mak ayah juga begitu. Tak takut anak, takut Allah. Kali itu mereka amanah menjaga anak-anak. Semua orang berdasarkan pada takut Allah. Maka ini tahap paling mulia sekali. Lepas tu agama makin lemah. Berdasarkan kepada wafak, perjanjian, agreement kita, janji macam tu. Kita pun ikut. Lepas tu maruah. Kalau ada maruah, dengarlah maruah. Mana kita tengok dalam muamalah antarabangsa hari ni, berdasarkan masih ada maruah. Negara yang masih ada maruah, maka janganlah menyokong kezaliman dan membunuh umat Islam di Palestin kalau masih ada maruah. Tapi tak ada dah negara ni maruah. Maka tinggal lagi sifat malu. Malu yang berkaitan dengan individu-individu. Akhirnya malu pun tak ada. Lalu bagaimana muamalah kita hari ni? Siapa yang kuat dia buat undang-undang. Akhir hari ni semua muamalah kita ikut undang-undang Israel. Undang-undang mereka. Itu je. Kan takut. Semua takut kena bom. Senjata dia. Pemulaman ekonomi dia. Maka semua negara terpaksa ikut. Ini muamalah kita hari ni. Siapa yang kuat? Siapa yang paling jahat? Orang inilah yang menjadi ketua. Kita tengok kalau orang Palestin. Umat Islam Palestin. Dia bunuh Yahudi berapa orang? Berapa kerak dia bunuh? Dia katakan penggana jahat. Yahudi ni bunuh puluh ribu. Lebih pada 20,000 dia bunuh. Anak-anak, wanita. Orang pun tak berani kata dia jahat. Tak berani. Kenapa? Inilah muamalah kita hari ni. Siapa yang jahat, dia boleh bersihkan dirinya. Menganggap dia baik. Dan siapa yang baik, dia anggap jahat. Hari ni, tuan-tuan sekian kita lihat. Zaman di mana orang nak melihat ulama' tu jahat. Hanya kerana fatwa dan penjelasan mereka. Itu disebut jahat. Kerana mereka menggunakan kekuasaan mereka ada. Yang mereka terang lagi bersuluh jahat, orang tak nampak. Orang itu bagus. Para ulama' ini, dicari salahnya kat mana? Lalu dinampakkan jahat dalam masyarakat. Oh, dia nampak, oh ini tunggang agama. Mereka tunggang semua. Semua agama mereka tunggang. Itu okey. Nafsu tunggang. Agama Kristian ditunggang. Hindu ditunggang. Tunggang belaka. Oh, itu nampak baik. Para ulama' yang menjelaskan hukum agama, hanya tak sama mereka. Oh, ini tunggang agama. Maka diburuk-burukkan. Mereka gunakan pelbagai kekuasaan mereka. Ini zamannya. Zaman muamalah kita hari ini, berdasarkan, lagi dapat banyak, kita akan muamalah dengan dia. Dan lagi dia berkuasa, kita akan tunduk pada dia. Muamalah kita muamalah yang mengundang kepada kemurkaan Allah. Bagaimana kaum Nabi Lut? Kaum Nabi Lut. Agama tak ada, apa tak ada, berdasarkan kejahatan mereka. Kalau kaum Nabi Lut cakap sungguh jahat ataupun sangat jahat.
Siapa yang masuk ke negara mereka, dia akan rompak. Bagaimana cara mereka merompak? Kumpul ramai-ramai, ambil sikit seorang. Sampai habis. Kemudian seorang berpura-pura bagi balik. Tak apalah, saya bagi balik lah. Awak. Bila bagi tu sikit, empunyanya meninggalkannya. Contoh, kawan ni bawa duit RM1,000, contohlah. Mereka datanglah 10 orang. Yang ni ambil RM100, yang ni ambil RM50. Akhirnya cukup RM1,000. Habis. Yang seorang tu kesian, ambil lah RM1. Dipulangkan balik RM1. Maka empunya tengok RM1 sikit. Maka dia pun tinggal RM1 tu. Jahat tak jahat kaum Nabi Lut. Mereka gunakan kejahatan mereka. Dia tak ada orang berani masuk. Maka tuan, golongan lesbian dan homoseks, mereka mahu diterima dalam masyarakat. Kononnya mereka ini dianggap seperti mangsa. Tapi golongan inilah sebenarnya paling jahat sekali. Ketika mana dia beri pengiktirafan, katakan, oleh sebuah negara. Mereka cuba untuk memaksa semua orang menjadi macam mereka. Asalnya mereka cuma, terimalah kami macam ni. Last kali mereka paksa semua orang biar menjadi macam dia. Itulah kisah kaum Nabi Lut. Siapa tak jadi macam dia, maka dia hukum. Tak nampak je lelaki masuk, mereka akan memperkosa lelaki tersebut. Itu bahaya LGBT bila dia berkembang. Kononnya mula-mula kita kata, oh ini komuniti dia je. Dia tak akan merebak, tak. Kelak dia akan paksa semua jadi macam dia. Dia cerita kejahatan. Sebab tu dia halang daripada awal lagi. Sebelum dia memaksa anak-anak kita jadi macam dia. Sebelum dia membuat sistem pendidikan. Bukan berlaku pada kaum Nabi Lut. Ini zaman bila kejahatan berkuasa dan berleluasa. Ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Laqad hammat, tak ada hammat. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Ayat ini, kesimpulan dia. Bila Zulaikha, dia menggoda Nabi Yusuf AS. Waktu digoda Nabi Yusuf, Zulaikha ni disembah berhala. Berhala tu berada dekat ujung sudut rumah dia. Dia pun ambil kain, tutup muka berhala. Jangan tengok dia buat maksiat. Yusuf kata, buat apa tu? Madza taf'alin? Saya tutup wajah berhala. Kenapa? Malu ditengok saya. Lalu kata Yusuf, aku lebih malu pada Allah yang melihat aku. Kamu lihat berhala. Berhala tu tak dapat tengok kamu. Jadi Zulaikha ni waktu dia nak menggoda Yusuf AS, supaya berzina dengannya, maka dia pun ambil satu kain tutup wajah berhala yang ada dalam rumah dia. Asal Zulaikha menyembah berhala sebelum dia beriman. Bila Yusuf kata, kenapa buat macam tu? Sebab saya malu. Berhala tu tengok saya buat. Akan tengok apa yang saya buat. Lalu kata Yusuf, aku lebih malu pada Allah yang melihat aku. Kemudian ketika mana Allah menyebut, laula ar-ra'a burhan rabbi. Ketika mana Zulaikha punya keinginan untuk menggoda Yusuf. Wahamma biha. Dan Yusuf ini, dengan cara godaan Zulaikha, dia boleh tergoda. Melainkan kerana dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ghalib biasanya tuan-tuan, bila perempuan menggoda, dengan kecantikan kekuasaan dia. Jangan, ataupun kita kata, hampir tak ada lelaki yang selamat. Tapi Allah selamatkan Yusuf, kerana dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Para ulama seperti Imam Ibn Jarir menyebut 3 tafsiran tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama, dia melihat ayah dia. Dia melihat gambaran ayah dia. Waktu bila kau datang menggodanya, maka sebagai seorang yang juga punya kita katakan nafsu manusia, dia Nabi, tapi dalam ruang yang sama, sifat manusia tu ada. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf. Dia melihat gambaran ayahnya Nabi Yaqub AS yang sedang menggigit jarinya. Seperti macam bimbang takut Yusuf terjebak. Yang kedua, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia melihat gambaran tuan rumah dia. Yang baik dengan dia, yang bela dia. Tidak mungkin dia mengkhianati tuan rumah dia. Dan yang ketiga, kata Imam Ibn Jarir, dia melihat ayat Allah yang tertulis. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina.
Dengan sebab itu Yusuf AS mencegah dirinya. Ini maksud laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau tidak akan dia melihat kebesaran Allah. Ini bila seorang dipelihara oleh Allah. Sewaktu kita nak buat maksiat, akan ada sesuatu yang menghalang kita. Tanda apa? Itu tanda Allah pelihara kita. Sama ada kita teringat Allah ke? Atau kita teringat, ni mak kalau tahu mak marah ni. Ni kalau kawan-kawan saya tahu, malulah saya. Ingatan ini semua ialah pertolongan Allah. Sehingga dia tak ingin buat maksiat. Hatta mungkin dia tertidur. Bagaimana diceritakan dalam sirah. Nabi SAW bila waktu kecil baginda, nak pergi tempat majlis-majlis kerajaan. Waktu baginda pergi, Rasulullah SAW rasa mengantuk. Maka dia pun tidur sampai habis majlis tu. Allah pelihara. Kali yang kedua pun sama. Masyarakat Mekah buatlah majlis dengan berhala ni. Zaman-zaman Rasulullah budak. Nak tengoklah orang ramai. Ke mana dia pergi rasa mengantuk amat sangat. Maka baginda SAW pun tidur. Habis lagi majlis tu. Semenjak itu Rasulullah tak pernah keinginan untuk pergi. Asal pergi nak tahu. Tapi bila Allah Ta'ala nak pelihara kita daripada maksiat, Allah akan halang kita dengan pelbagai cara. Kita niat dah nak pergi tempat maksiat, terjumpa kawan lama. Kawan, jom kita pergi sini, dah berubah dah. Itulah adalah, kita katakan rahmat Allah pada kita. Baru fikir nak buat maksiat, kereta pula rosak pancik tayar. Pertolongan Allah. Baru ni niat nak buat maksiat, jatuh sakit. Pertolongan Allah. Baru keinginan nak buat maksiat, tiba terhalang dengan banyak halangan-halangan. Ya, niat dia nak pergi buat benda tak elok misalnya. Tiba-tiba pergi cuti rupanya, public holiday. Cuti juga buat ni. Maka cuti ini. Maka dia pun tak terselamat daripada melakukannya. Maka ini pertolongan Allah pada dia. Oleh sebab itu kalau kita lihat, bila Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada banyak maksiat. Kita tak berkawan dengan orang yang penyebab maksiat. Kita tak cenderung untuk pergi tempat maksiat. Tengok benda maksiat. Ini semua pertolongan Allah. Dan ini berlaku pada Nabi Allah Yusuf AS. Laula ra'a burhana rabbih. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak, dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memeliharanya. Dalam ayat yang lain, dalam menceritakan sifat malu. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah anak Nabi Allah Syuaib AS kepada Musa dalam keadaan malu. Ceritanya, bila Nabi Allah Musa AS lari daripada Mesir kerana rasa takut diburu oleh Fir'aun. Dalam konflik, dia cuba menyelamatkan Bani Israel yang dibuli oleh pengawal-pengawal Fir'aun. Dia menumbuknya lalu mati. Maka berita ni mula tersebar. Siapa bunuh? Salah seorang daripada pegawai istana nasihat Musa supaya lari. Pada saat itu menyatakan mereka ingin menangkap Musa AS. Musa pun lari. Sampai ke satu kawasan. Tengah menyatakan kawasan ini bernama Madian di Jordan. Dan tengok sekumpulan manusia yang sedang memberi minum pada kambing. Dan mereka beratur. Last kali itu perempuan. 2 orang perempuan. Datang kasih kasihan Musa kepada wanita. Lalu ditanya, kamu ni buat apa? Jawab wanita, ini kami beratur menunggu giliran memberi minum pada kambing kami. Dan ayah kami tua. Sebab itu kami terpaksa kerja. Untuk menunjukkan bukan biasa wanita kerja. Tapi bila dalam situasi tertentu, maka wanita bekerja. Dan Nabi Allah Syuaib dah tua, dia tak mampu lagi nak jaga kambing. Maka anak perempuan ambil alih sebab Nabi Allah Syuaib tak ada anak lelaki. Maka Musa AS berkata, apakah tidak ada tempat lain yang boleh diberi minum kambing ini? Dia kata ada satu telaga yang dah tertutup, tak ada orang boleh angkat, berat sangat. Kata Musa AS, tunjukkan pada aku. Maka wanita ini tunjuk, lalu Musa mengangkat penutup telaga, perigi tersebut. Lalu dia beri minum pada kambing-kambingnya. Kerana Musa AS menutup kembali telaga tersebut. Lalu, 2 wanita ni balik ke rumah dan Nabi Allah Syuaib terkejut, anak dia balik awal, biasa lambat.
Sebab perempuan last sekali baru dapat giliran. Akhirnya mereka menceritakan tentang seorang lelaki yang jujur. Namanya Musa. Kenapa jujur? Dia tak ambil kesempatan. Dia memang betul-betul tolong. Tak ada yang lain. Tak adalah cerita lepas tu minta nombor telefon ke, tak ada. Memang tolong. Selesai kat situ, selesai. Musa tak ingat lagi apa yang dia buat. Tolong. Maka Nabi Allah Syuaib minta bawa Musa datang rumah untuk diberi makan. Beri upah lah. Beri upah sikit. Maka salah seorang anak Nabi Yaqub kata, saya pergi. Ini kerana anak dia tu cenderung, mula dia cenderung berkenang ke Musa. Maka dia lah nak pergi. Pergi, dan Allah cerita keadaan wanita ini. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datang salah seorang daripada dua anak Nabi Syuaib ini. Berjalan dengan keadaan malu-malu. Apa maksud malu-malu? Ada beberapa tafsiran. Ada setengah menyatakan malu-malunya kerana cenderung dia untuk menyintai Nabi Allah Musa AS, maka malu. Bila orang tu dia jatuh cinta seseorang, dia pun malu-malu. Itu fitrah. Yang kedua, maksud istihya ialah oleh kerana Nabi Allah Syuaib suruh jemput Nabi Musa menjadi tetamu, bimbang-bimbang Nabi Musa tak sudi. Maka malu. Kita tuan-tuan bila ajak orang tahu rumah, tiba orang tak nak datang, rasa malu. Datang rumah, tak nak, saya tak nak datang. Kita kalau beri seorang benda orang tak nak terima, rasa tak malu? Malu. Seperti barang kita tak dihargai. Sebab itu makruh kita menolak pemberian. Takut menyebabkan pemberi itu malu. Maka wanita ini dalam tafsir yang disebut oleh Imam Qushairi, dia malu bimbang Nabi Allah Musa tak terima pelawaan dia. Maka ini malu yang mulia. Sebab kita nak buat baik. Tapi dalam masa sama kita juga malu takut kebaikan itu ditolak. Ini malu orang beriman. Kalau orang tu ada buat baik, tak nak sudah macam tu. Kita tak malu. Kalau boleh biar dia pujuklah ikut mana pun biar dia nak. Maka wanita ini datang menemui Nabi Allah Musa dengan sifat malu takut Nabi Allah Musa tolak. Sampai dia cerita Nabi Musa pun ikut dia. Dan Nabi Musa berjalan di hadapan wanita tersebut. Dan wanita itu malu bila Musa berjalan belakang dia. Pertama datang pula angin. Dia pun mula tak selesa. Dan Musa memahaminya. Ini adab. Orang lelaki berjalan depan perempuan. Bukan belakang perempuan. Kita tengok perempuan naik tangga. Jangan duduklah belakang di jalan. Biarlah dia naik dulu. Atau kita naik dulu. Berjalan kat mana-mana tempat tu. Utamanya bila dalam situasi yang beberapa orang je. Maka sebaiknya perempuan berjalan di belakang. Lelaki jalan depan. Sebab orang perempuan dia tak cenderung melihat. Lelaki berbanding lelaki cenderung melihat wanita. Dengan gambaran dia. Dan wanita pun kena ada. Tahu adab dan akhlak ini. Kalau dia bersama lelaki jangan di jalan depan. Biar lelaki jalan depan. Biar lelaki tu jalan depan dan dia jalan belakang. Ini adab. Dan ini akhlak. Yang disebut, yang dibuat oleh Nabi Musa AS. Musa pun pergi. Maka jumpa Nabi Allah Syuaib. Tengah menyatakan ia seorang. Ada yang kata ia Syuaib. Ada yang kata bukan Syuaib. Itu orang tua yang soleh. Yang masyhur ialah Nabi Allah Syuaib AS. Lalu kata Syuaib. Aku nak berupah. Kata Nabi Musa. Kami tidak pernah diajar tolong untuk dapat upah. Kalau tolong, tolong. Kalau upah, upah. Kalau namanya tolong, kami tak akan ambil upah. Lalu kata Nabi Allah Yaqub. Kami bila mana ada tetamu, kami terima tamu, kami akan jamu dia dengan makan. Kalau kamu tak terima dia sebagai upah, kamu terima dia sebagai seorang tetamu. Akhirnya Nabi Musa pun setuju. Kalau nak beri upah dia tak nak. Tapi sebagai tetamu diberi makan, nak. Kerana ia termasuk dalam perkara-perkara yang disunatkan. Kita tuan-tuan kalau niat tolong orang, maka jangan ambil upah. Kalau niat kita kerja, boleh ambil upah. Tolong. Itu kena beza tolong dengan kerja. Jadi suatu kemuliaan bila kita niat tolong, jangan cerita upah nanti dia akan merenggangkan hubungan. Namanya tolong. Tapi kalau kita cerita kerja, ya kita akan beri upah. Itu muamalah yang berbeza. Kita tengok orang pancit tayar, kita pun pergi turun tolong. Orang punya kata tolong. Lepas dah tolong, awak ingat tolong saja je cahlah RM100. Maka ini perkara mungkar. Kalau kita nak duit, cakap awak saya
Bukan nak tolong tau. Saya memang kerja saya tolong cari atau kerja saya tengok mana-mana kereta pancit tengah jalan. Ini income saya. Dia seorang hamba Allah, kawan saya. Dua nak ke universiti, tayar dia pun pancit. Dia pun tak reti tukar tayar. Dia jenis gohek je, tukar tak pandai. Ada seorang pakcik tengok. Okey, saya tolong tukar. Tukar. Dia pun okey. Dengan tolong, lepas sudah RM20 RM20. Dia pun terkejut. Memang saya macam ni. Saya tu memang saya cah RM20. Sebab asas ini tolong sebenarnya. Kalau itu orang, kita tuan-tuan. Kalau memang kita nak duit, cakap ke dia, saya memang kena kau upah. Untuk menghilangkan ataupun mengelakkan perbalan dan untuk tidak merosakkan uruf masyarakat. Dalam uruf masyarakat, kalau situasi tadi berhenti, itu namanya tolong dan tak berhak dapat upah. Tak patut kita minta upah. Kalau orang tu nak beri sukarela, itu hal dia. Tapi kita tak, saya tolong, saya tak minta upah. Begitu akhlak. Kita bimbang benda ni akan merosakkan suasana masyarakat. Masyarakat dapat beza antara tolong dengan memang kita kata ini kerja saya. Contoh kalau dia datang dengan van tukar tayar, kita tahu kalau tolong tu memang bayar. Okay, kita nak cepat tanya berapa kos dia. Kita kalau bawa kereta kita dekat bengkel, kita tahu bengkel bukan tolong kita. Itu pekerjaan dia. Jangan pula lepas dia bagi kisah, terima kasih tolong saya, cabut. Itu tempat kerja dia. Kalau saya katakan rosak, tiba seorang datang tolong, itu namanya tolong. Kalau dia nak upah, dia kena beritahu. Saya sebenarnya memang, kalau beki kereta orang, saya ambil upah. Kalau cik nak, boleh. Cik tak nak, saya. Maka benda ni yang kita kena tahu dalam muamalah. Ini uruf kita. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Allah Ta'ala berfirman. Allah berkata, bagaimana hamba-Ku ada rasa malu, maka aku akan menutup keaibannya di sisi manusia. Bagaimana seorang itu malu pada Allah, Allah akan tutup keaiban di sisi manusia. Ya Allah jadikan bumi-bumi tempat dia melakukan maksiat, lupa dia pernah buat maksiat di situ. Dan Allah jadikan segala sayiat, kesilapan yang tercetak dalam buku juga dihilangkan. Dan akhirat kelak, waktu mana dihisap, maka dihisap dengan mudah. Tanpa dipanjangkan hisapnya. Orang yang dihisap, ada dua. Kata Nabi SAW. Rasulullah kata, man nukisha fil hisab faqad udziba. Siapa yang dipanjangkan hisapnya, maka tanda dia diazab. Maksudnya apa? Kata bila Allah hisap hambanya, ada yang Allah hisap tanpa melihat kesalahan dia. Tengok lebih kurang, pergi. Kan rahmat Allah. Ada yang Allah akan hisap panjang. Maka kata Rasulullah, siapa yang dihisap panjang itu tanda kena azab. Macam kita lah, kalau kita soal banyak, kalau kita pergi custom, immigration, dia soal sepatah dua daripada mana, dia sebutlah daripada Mekah, banyak beli barang, adalah sikit, okay, pergilah. Tapi kalau dia mula tanya banyak, daripada mana, dia sebut daripada London, banyak beli barang, banyak barang apa beli. Cuba buka, nak tengok, ada tak isya cukai ke tak, itu memang masalah. Buka beg tu dah masalah. Jangan dia bila tengok setiap item yang ada. Oh, ni kena bayar cukai, ni cukai, ni cukai. Semua cukai. Kita tengok jam kat tangan. Jam ni pun kena cukai. Ni jam baru awak beli pakai kat tangan awak. Ni tak risik. Demikian akhirat kelak. Bila dihisap dengan panjang, itu tanda dia azab. Tapi kalau Allah Ta'ala nak lepaskan seorang hamba-Nya, dihisap dengan ringkas. Maka dia lepaskan. Siapa yang dihisap dengan ringkas? Orang yang hidup di dunia malu pada Allah. Siapa yang malu pada Allah, maka dosa-dosanya Allah Ta'ala hapuskan. Tempat-tempat yang menjadi saksi dibuat maksiat juga dilupakan. Dia malu. Contoh bila kita kenang umur yang panjang, maksiat yang banyak, ibadat yang sikit. Kalau datang rasa malu kita, apakah Allah terima taubat kita? Apakah Allah terima ibadat kita yang sikit ini? Malu ini yang menjadikan kita, waktu mana ibadat, waktu mana kita taat, kita tak pernah rasa dia ada nilai yang cukup untuk menghapuskan dosa kita semua. Walaupun kita dah berada pada Arafah, dah pergi haji, tetap rasa macam
Dosa ni terlalu banyak. Malu itu penyebab Allah hapuskan semua. Sebab tu orang yang ada malu yang menjadi pimpinan dalam kehidupannya, maka ini tanda orang yang sempurna. Kata Hasan Basri, ada 4 sifat. Siapa yang ada keempat sifat ini, dia sempurna. Dan siapa yang ada salah satu pun, dia sudah menjadi orang soleh di kalangan kaumnya. Hasan Basri ada 4 sifat. Kalau dia ada belaka, dia sempurna, kamilan. Tapi kalau dia ada satu je, dia dikira orang paling soleh di kalangan kaumnya. Yang pertama, agama yang sentiasa memimpinnya. Yurshiduhu, dia ada agama. Dia tahu ni halal, haram, dosa, pahala. Tiap pergerakan dia tahu halal ke haram. Dia nak kenci duduk ke, dia nak kenci berdiri, dia tahu hukum. Dia nak muamalah ni, nak muamalah tu, dia tahu hukum. Apapun tindakan dia ada agama. Ini orang yang sempurna. Yang kedua, bila dia aklun yusaddidu, ada akal yang sentiasa mencari kebenaran. Orang ni ada akal. Sentiasa bila ada sesuatu, dia cari. Benarnya kat mana? Kata kita hari ni dapat berita macam-macam. Video macam-macam. Kalau orang bijak, dia akan gunakan ni video bila. Ni video kat mana? Kadang video Ukraine, dia kata video Palestin. Itu lah Palestin. Kadang video zaman bila, kita tengok zaman sekarang. Video tu tak jelas. Kadang-kadang ni dia tunjuk. Ni Mesir, dia letak kereta kebas pada Rafah. Kita tengok Mesir dah nak tolong Palestin. Bukan nak tolong Palestin. Dia nak sekat jangan Palestin masuk. Oh, kita dah buat tengok. Menunggu masih sikit lagi Mesir nak tolong. Ini orang-orang yang tak ada akal, tak guna akal. Orang ada akal, dia faham. Kalau kita sebut konflik Palestin, kita faham. Siapa yang tolong, siapa tak tolong, kita faham. Siapa yang memang semangat tolong. Kita menganalisis berita, sumbernya. Jangan duk pakai sebo je video tak tahu apa. Tunjuk ni, terowong ada air. Dia pun kata, tengok doa lah banyak-banyak. Terowong Hamas dah penuh air. Kalau itu, terowong orang cari telaga. Dia bawa juga video tu. Asalkan kita dapat video dulu, kita hati-hati. Biar ada otak sikit. Aqlun, yusaddidu, mesti ada akal. Terutama dalam setiap kali berlaku sesuatu, kerumitan dalam masyarakat ataupun benda trending hari ni, gunakan sikit. Jangan silap trending. Jangan silap masuk yang bukan jalan kita. Ini tanda orang sempurna, dia gunakan. Yang ketiga, hasabun yasunuhu. Orang yang menjaga keturunan dia. Maruah dirinya. Orang jaga kemuliaan dirinya. Kita ni, masing-masing bawa kemuliaan diri masing-masing. Jangan nampak kita hina. Kita ada hasab. Hasab, maksudnya keturunan kita baik. Manusia ni semua keturunan baik. Jaga keturunan. Terutamanya memang dah awak keturunan baik. Maka jaga elok-elok. Keturunan anak ustaz ke, anak tok guru ke, keturunan orang ada agama ke, keturunan orang dihormati. Maka kita pelihara keturunan kita. Mak ayah kita dihormati di situ. Pelihara keturunan. Dia orang ni dia tahu menjaga nama baik keluarga dia. Yang keempat ialah hayaun yaquduhu. Sentiasa ada malu yang memimpin dia. Tak ada malu yang memimpin. Menjadikan kita ni akan selamat. Kata Hasan Basri, kalau dia ada 4-4, sempurna. Kalau dia ada salah satu, cukup menjadikan dia orang baik di kalangan kaum dia. Bila kita sebut ada malu yang memimpin kita, dan setiap tindakan kita, biar ada malu. Nanti kita sebut kata-kata Abu Sulaiman Darani, apa yang disebut, bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam Asar. Bila hamba itu malu, maka aku akan hapuskan dosa dia. Bila dia malu. Sebab itu kita dah ada bicara semalam, bagaimana nak timbulkan sifat malu. Dalam satu hadis, ketika Nabi SAW sedang duduk kuliah, bersama dengan sekelompok sahabat, tiba-tiba datang 3 orang lelaki. Datang lambat. Kalau seorang mencari tempat kosong, fara'a furjatan, maka dia pun duduk. Seorang lagi pula, dia duduk je tempat di mana dia berdiri. 3 orang ni masuk dalam hadis Nabi SAW. Yang seorang cinta-cinta mana tempat kosong kat depan. Cilak-cilak di depan. Yang seorang lagi, tak nak langkah-langkah orang. Malu.
Maka terus duduk. Yang seorang lagi, alah duduk, lari. Habis majlis kata Nabi SAW, maukah aku cerita tentang 3 orang datang lambat tadi? Yang geng-geng masbuk tadi tu, lambat. Yang pertama, dia nak cari redha Allah. Dia pun nak cari redha Allah, dia akan cari tempat depan sikit. Maka Allah Ta'ala memberikan keredaan pada dia. Yang kedua tu, dia malu. Dia duduk majlis sebab malu. Ni semua orang baik-baik, takkan saya nak lari duduk lah. Ada tafsir menyatakan dia malu untuk langkah-langkah orang. Tak langkah-langkah lah duduk belakang, tak nak nyusun-nyusun orang. Kadang nak tolak orang sana, tolak orang sini, malu kita. Tak payah nak langkah-langkah. Kita datang lambat, duduk je lah belakang. Tak payah nak terak-terak depan. Jadi dia pun malu. Kerana malu tadi, Allah malu pada dia. Yang ketiga jenis tak peduli duduk apa majlis ni. Kata ulama ni orang munafik. Yang ketiga. Jenis tak nak dengar orang nasihat-nasihat. Hatta Rasulullah. Dan yang kata kita zaman Rasulullah bagi ceramah pun dia orang tak nak dengar, munafik. Akak kita ceramah, heran lah. Kalangan mereka tak nak dengar nasihat dan kebaikan. Maka dia pun lari. Kata Nabi SAW yang tu lari, fa'aradallahu anhu, dan Allah juga lari daripada dia. Jadi, golongan kedua yang kita sebut itu, dia malu. Kadang-kadang kita tuan-tuan, buat satu kebaikan, dek malu kita pada orang. Malu tadi, asas untuk Allah juga malu untuk azab kita. Paling kurang malu itu menjadi pendorong untuk kita buat baik. Kita dah sebut kisah Nabi Allah Yusuf AS. Dia melihat wajah ayahnya menyatakan rasa malu dia. Atau melihat wajah tuan dia, yang pehera dia, datang malu. Okay, sama juga kita kadang-kadang tengok, semua orang ni pergi masjid, kita seorang tak pergi masjid, malu kita. Pergilah. Maka malu tadi menyebabkan Allah juga malu untuk mengazab kita. Tapi bila dah tak ada malu apa pun, maka itu paling bahaya dalam hidup. Biar malu yang disebut oleh Hasan Basri, malu yang mendorong kita buat baik. Tak kira lah tuan-tuan malu siapa pun, kadang-kadang malu ketuk guru ni. Ketuk guru tanya, lama tak dapat kuliah. Pergi. Jangan sampai 3 kali. Atau jangan sampai tok guru dah tak tanya, tok guru tak tanya, maknanya dah tak peduli lah kita. Datang sudah, tak datang sudah. Bagaimana ditanya kita, maknanya dia berminat dengan kita. Beri perhatian. Kalau dah tak tanya, maknanya tak ada lah, tak ada. Dia pun tak nak peduli. Lalu kita pun malu. Datang kena malu. Tu kitab pun tak bawa, malu. Duduk. Misalnya. Dia malu tadi, maka Allah juga malu untuk mengurangkan kemuliaan pada kita. Allah beri juga rahmat. Jadi siapa pun duduk, la yashqa bihim jalisuhum. Tak pernah akan rugi yang duduk. Walau apa sebab dia. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan malaikat. Bertanya malaikat. Sedang apa mereka duduk itu, wahai malaikat? Sedang mengingatimu, ya Allah. Dan meminta ampun kepadamu dan perlindungan daripada neraka-Mu. Apakah mereka melihat neraka-Ku? Tak. Tapi minta perlindungan. Maka saksikan aku ampunkan. Dan aku lindungi mereka daripada neraka. Ya Allah, ada seorang tu. Dia duduk bukan sebab tu. Saja duduk je. Kita geng dia duduk. Lalu kata Allah, siapa pun yang duduk di situ tidak akan ditimpa kecelakaan. Kata kita kan duduk dalam majlis ilmu atau majlis ingat Allah. Walaupun niat kita lain. Niat nak makan nasi dagang je, sah. Kita tak akan celaka dia duduk tempat baik. Tetap mendapat rahmat Allah. Apatah lagi orang yang memang niat asal untuk mendapat kebaikan. Yang duduk teman ayah je. Ataupun duduk teman suami dia. Atau duduk teman isteri dia. Isteri yang rajin kuliah. Bang, pergi kuliah. Pergi kan, bakul kena bebek. Pergi juga. Teman bini. Hantar bini alang-alang hantar, masuklah sekali. Nak tunggu kat luar panas. Kat dalam ada aircon. Pun mendapat kebaikan. Walaupun niatnya bukan untuk penuntut ilmu sebagainya. Sebab dia ada sifat malu dan dia duduk tempat orang baik-baik. Yang disebut humul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah tak akan celaka duduk di tempat dek kerana kebaikan orang lain. Itu tuan-tuan kadang-kadang kita buat anak-anak kita. Anak-anak kita bukan pun nak belajar pun. Tapi nak ikut ayah naik kereta baru. Bawa dia pun dapat rahmat. Kadang-kadang saya katakan kita bawa kawan kita. Dia pun bukan nak kuliah saja. Sebab kita janji lepas kuliah lah kita pergi jalan. Singgah sekejap nak dengar ustaz aku kuliah. Kawan kita pun dapat rahmat dia.
Kadang-kadang saya kata kita ikut pasangan kita. Bukanlah kita kaki kuliah, kaki dengar ceramah. Tapi ikut pasangan lah, pasangan kita. Jadi lepas tu baru kita boleh makan tom yum. Bila tidak boleh makan tom yum. Duduk, kita dapat kebaikan dia. Lepas tu kadang-kadang kita tengok, kita bawa orang, asal suruh teman, akhirnya orang tu lekat, kita bawa tu hilang pula. Dia punya berkat ni. Yang kita bawa tu lekat. Kita punya downline tu dekat. Kita upline ni hilang. Up, tu atas. Tak jumpa-jumpa. Lihat keberkatan dapat pada dia. Oleh sebab itu bila kita lihat malu ini, walaupun kadang-kadang malunya pada manusia, tapi mendorong dia buat baik, maka akhirnya dapat kebaikan. Sebab itu kita nak bina sifat malu ini. Kita dah sebut tentang bagaimana membina malu tadi. Kita tengok semua orang buat baik dengan umur tua. Kita tua. Kita seorang je tak buat baik lagi. Geng-geng kita, geng pencing semua dah. Kita nampak. Mula belajar Quran. Kita seorang. Kenapa aku tak sedar lagi. Malu kita dengan keadaan diri kita umur tua ni. Dan lihat kawan-kawan kita semua. Kita je seorang tak. Ada mendorong kita untuk buat. Maka malu itu juga penyebab kebaikan kita dapat. Yang penting tuan-tuan biarlah ada malu. Ni kalau malu pun tak ada habis. Kita dalam hidup kita kalau tak ada orang kita malu, kita tak akan jadi baik. Dan hidup ni biar ada orang kita malu. Kerana bila dia menasihati kita, maka ia lebih kuat untuk kita terima. Kalau tak ada orang malu, siapa pun nasihat kita, dia makan masa untuk lekat kat telinga kita. Dia orang malu, ni cakap sepatah je. Kata duduk baik-baik, duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Orang baik-baik dia tegur, sepatah je. Dan kali datang lagi. Datang lagi. Kenapa dia ada orang disegan? Tapi agama kita tuan-tuan, bila tak ada lagi orang kita segan dalam hidup. Maka ini membahayakan kita. Bila orang-orang baik, tidak lagi kita segan. Orang-orang soleh, tidak lagi kita segan. Bukan duduk maki orang soleh pula, duduk maki ulama'. Maka kalau orang jadi maki-maki ulama', saya tak tahu siapa yang disegan untuk memberi nasihat pada dia. Siapa yang disegan untuk diberi nasihat? Tapi kalau orang ni segan kepada orang soleh, orang alim, kita tak boleh alim macam dia. Tapi seganlah ke dia. Dia menyebabkan kebaikan masih kita dapat. Daripada nasihat dia, tunjuk ajar dia, penjelasan hukum hakam dia. Maka itu kena ada sifat malu yang sebenar. Dia ceritakan bahawa ada seorang lelaki dia solat di luar masjid. Lalu dia tanya, kenapa awak solat di luar masjid? Maka katanya sebab saya ada buat maksiat. Saya malu nak masuk. Saya malu nak masuk. Maka ini di antara tanda-tanda orang tu dia ada iman. Ada zaman saya mengajar dulu. Saya suruh anak murid saya masuk surau. Masuk. Ada seorang tu tak nak masuk. Kata kenapa tak nak masuk? Ambil uduk masuk. Dia diam lama. Dia kata, saya rasa saya tak boleh masuk, Ustaz. Kenapa tak boleh masuk? Lelaki. Saya pagi tadi minum arak. Dia mengaku pasal saya minum arak. Saya rasa berdosa saya nak masuk tempat macam ni. Tahu orang ni berarti dia masih iman. Memanglah dia minum arak tu salah. Kita pun tak kata dia betul. Tapi bila dia buat maksiat, dia rasa dia tak layak masuk rumah Allah. Datang malu dia. Malu. Dia kata siapa kata tak boleh masuk? Awak ambil uduk sekarang masuk. Ini orang ni ada iman. Ini kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang orang ni orang biasa-biasa. Tapi malu yang ada dalam hati dia, kita tahu imannya masih kuat. Seorang bila tahu buat salah itu masih salah, berarti dia ada malu. Ini masalahnya buat salah pun tak rasa salah, ini masalah, tak ada rasa malu. Sebab itu dikatakan orang yang benar-benar punya sifat malu, dia tidak mahu berada tempat di mana dia dilihat. Disebut di sini, antara tanda-tanda orang yang punya rasa malu, tidak melihat tempat yang dipandang memalukan. Jadi dia takkan berada tempat yang memalukan dia. Contoh, kita kalau orang-orang baik, kan tuan-tuan nak duduk tempat disko, tempat orang karaoke, tempat konsert, wayang gambar. Bagi orang yang ada malu, dia tak nak duduk tempat di mana ada fitnah yang mungkin memalukan dia dan agamanya. Maka dia tak cenderung nak pergi tempat-tempat macam tu. Dia tahu tempat tu ada benda-benda tak elok, dia tak akan pergi. Walaupun kadang-kadang sebab nak jumpa kawan ke apa, dia tak akan pergi. Kerana orang-orang yang benar-benar punya malu, dia tak akan pergi tempat-tempat yang memalukan.
Hatta kita tuan-tuan nak berkawan dengan orang yang menyebabkan kita akan terbabit sama. Tengok kawan pakai bengkel besar, takut. Kita nak duduk dekat dia, kita takut. Kenapa? Kita juga akan turut malu. Tak berani kita. Tak nak pun kita bangga, oh ini kawan saya. Kenapa? Kerana kita masih ada sifat malu. Sebab malulah menyebabkan kita tidak mahu berada di tempat yang memalukan agama kita, yang memalukan maruah kita. Lepas tu kita lihat orang yang ada malu. Dia takkan pergi tempat-tempat yang ada maksiat. Dia takkan cenderung. Kerana dia malu. Walaupun dia tak buat. Dia tak buat, tak pergi taman-taman bunga tempat orang dating-dating, dia pun pergi. Sebab nanti dia juga akan terbias dengan fitnah. Kita menjaga, kalau orang tu dia ada perasaan malu, dia elak dirinya daripada difitnah. Jangan duduk tempat-tempat yang kita mungkin juga terfitnah. Orang lain semua dating, bawa dia punya, kita bawa bini kita dating kat situ. Siapa tahu itu bini kita? Bila tempat itu dah terkenal dengan tempat orang dating yang orang tak kahwin. Tiba kita ajak bini kita dating kat situ. Apakah sesuai? Tak sesuai. Kenapa ada tohman pada kita? Ayah haji pun dating. Dia tak tahu ni bini kita kahwin dah 40 tahun kahwin. Dah menopause bini kita ni. Kita pun sama. Tapi oleh kerana duduk dalam situasi tempat itu, dia sedikit sebanyak terkena fitnah. Maka kita pun tak buat. Jadi orang-orang yang ada malu, dia takkan pergi tempat yang mungkin datang malu pada dia. Jadi pun pesan anak-anak dia, jangan pergi sini, jangan pergi situ. Kerana tempat ini mengundang malu. Kita pergi kedai-kedai yang tak elok. Lepas tujuan nak makan, ia juga mengundang malu. Kita jaga maruah, jaga agama. Orang nampak, orang kenal kita ni, orang jaga agama. Tiba kita buat tempat yang tak sepatutnya kita ada. Lepas itu kita pantau. Mana tempat yang kita patut ada, mana tempat yang kita tak patut ada. Atau kalau kita ke pasar pun kita cepat-cepat urusan kita. Ini tempat yang bukan sesuai, kita lepak, duduk lama-lama. Selesai urusan kita balik. Ini diajar oleh Nabi SAW pada tempat-tempat seumpama ini. Kan tempat ini penuh dengan maksiat. Penipuan, pembohongan, sumpah palsu. Kalau kita perlu masuk dengan hajat dan keluar secepat mungkin. Kita tak jelas tempat ni, tempat saya basuh mata, saya lah cuci mata. Bukan. Setiap tempat yang terdedah orang-orang seperti di pasar dan sebagainya. Jadikan kita punya fokus kita pada hajat kita. Kemudian jadilah orang yang cepat keluar selepas selesai hajat kita. Demikian kita membina, menjaga malu dan maruah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.